Assalamualaikum dan selamat sejahtera bertemu lagi bersama saya Cikgu Ju dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tingkatan 3. Hari ini cikgu akan masuk tajuk baru iaitu tajuk yang ke-10. Okey, tajuk yang ke-10 dalam mata pelajaran PSV tingkatan 3 iaitu tentang seni reka grafik typografi. Okey, dengan tidak melengahkan masa, cikgu nak teruskan slide yang telah cikgu sediakan. Okey, baiklah. Okey. Sebelum cikgu ceritakan tentang apa yang terkandung dalam mata pelajaran ini, okey, cikgu nak terangkan sedikit tentang objektif pembelajaran bagi tajuk ini. Selepas mempelajari tajuk ini, murid boleh membuat eksperimentasi dan penerokaan pelbagai media dan teknik dalam proses penghasilan karya typografi. Yang kedua, menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan rekaan typografi dalam penghasilan karya dengan menggunakan imajinasi dan juga idea dengan kreatif. Dan objektif yang ketiga adalah mempamerkan, menghayati dan menjelaskan prinsip sendiri, pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni reka grafik. Okey, baiklah. Seterusnya, standard pembelajaran yang kamu akan perolehi pada tajuk ini adalah murid boleh 10.1.1 menjelaskan definisi typografi. 10.1.2 memerihalkan tentang typografi dari aspek yang pertama, aplikasi typografi, yang kedua, jenis type, yang ketiga, klasifikasi type dan juga yang keempat, teknik typografi ekspresi. Baiklah, typografi merupakan kemahiran seni dan teknik dalam menghasil dan menyusun jenis type dalam bentuk tulisan agar ia jelas, mudah dibaca dan menarik untuk dipaparkan. Istilah-istilah terdapat dalam typografi mempunyai banyak berkaitan dengan istilah yang diguna pakai dalam kaligrafi, iaitu satu proses kesenian bagi menghasilkan huruf secara manual dan proses susunan type typesetting dalam teknologi percetakan yang diperkenalkan sejak abad ke-15 lagi. Baiklah, cikgu nak kongsikan sedikit info seni. Perkataan typografi ini berasal daripada bahasa Greek iaitu typos yang bermaksud tanda ataupun huruf manakala graphikos bermaksud melukis. Baiklah, dalam menggunakan aplikasi grafik, terdapat 3 elemen yang berkaitan iaitu logo, simbol dan juga ornamentasi. Nak tahu lebih lanjut? Jom. Okey, gambaran ini adalah contoh kepelbagaian aplikasi dalam typografi. Maksudnya typografi ini bukan sekadar tulisan sahaja. Okey, yang pertama, gambar papan tanda. Umumnya, typografi bagi papan tanda digunakan untuk menunjuk arah ataupun amaran sama ada menggunakan huruf, tanda baca ataupun simbol. Okey, yang kedua adalah emotion. Okey, emoticon. Okey, kalau kita tengok emoji-emoji ni ada dalam apa? Dalam teks telefon kamu. Okey. Emoji ni merupakan visual yang menggambarkan perasaan ataupun emosi melalui representasi ekspresi muka, ekspresi muka yang menggunakan jenis type misalnya huruf, tanda baca dan juga simbol. Okey, yang cikgu terangkan ni adalah elemen-elemen yang ada dalam typografi. Seterusnya, apakah fungsi typografi dalam grafiti? Grafiti dikaitkan dengan tulisan ataupun lukisan yang dihasilkan dalam pelbagai teknik menggunakan medium cat, khususnya cat semburan pada dinding ataupun sebarang permukaan yang biasanya boleh dilihat oleh orang ramai. Biasa kita tengok mural. Mural biasalah kita guna cat secara manual. Tapi bila sebut grafiti ni dia lebih kepada cat semburan. Spray color. Pada dinding. Dan tujuan dia untuk dilihat oleh ramai orang lah di halayak umum. Itu grafiti. Seterusnya poster. Poster ialah bahan bercetak pada kertas dalam saiz dan format yang tertentu. Ia berfungsi untuk menyampaikan maklumat ataupun promosi dengan menggunakan gabungan atau salah satu elemen grafik seperti typografi, ilustrasi, fotografi dan sebagainya. Maksudnya dalam menghasilkan sesebuah poster, kita menggunakan elemen typografi seperti tulisan, gambar dan sebagainya.
Seterusnya, kita dah tahu apakah fungsi-fungsi typografi tadi dan kita tahu dah apakah elemen-elemen yang digunakan dalam penghasilan sesebuah karya komunikasi visual. Sekarang kita nak tahu tentang istilah dia pula. Okey, istilah-istilah yang biasa digunakan oleh mereka misalnya type, muka type ataupun typeface dan juga font. Adalah penting untuk difahami. Istilah type biasanya digunakan secara umum dan sering dipadankan dengan istilah lain, misalnya jenis type, klasifikasi type dan juga anatomi type. Manakala penggunaan istilah muka type dan font merujuk kepada istilah yang lebih khusus. Mari kita tengok. Terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan mereka bagi penggunaan istilah muka type ataupun font itu tadi yang sering disalah ertikan. Dalam konteks digital, Garamond ataupun Times New Roman merujuk kepada muka type, yang juga dikenali sebagai keluarga font, keluarga tulisan. Manakala Garamond Bold ataupun Times New Roman Regular pula merujuk kepada font. Hal ini bermakna muka type seperti Garamond boleh mempunyai beberapa set font seperti Garamond Regular, Garamond Italic, Garamond Bold dan sebagainya. Yang cikgu sebut-sebut ni, yang Garamond semua ni, inilah jenis-jenis tulisan. Okey. Cikgu tunjuk satu contoh anatomi type. Yang ni yang dipanggilkan dengan anatomi type. Merupakan struktur asas kepada setiap karakter huruf. Pengetahuan terhadap anatomi type membolehkan mereka, khususnya mereka typographer, mereka bentuk ataupun mengaplikasi type dengan lebih baik. Contoh istilah yang biasa digunakan dalam anatomi type adalah, kamu tengok gambar dalam buku teks kamu untuk yang lebih clear. Yang pertama tu, T tu ketinggian dia, height dia. Dia punya warna merah, cikgu tunjuk yang merah ni dia panggil big. Kat bawah ni dipanggil stem. Di kawasan V ni crotch. P ni bahagian lengkungan ni bold. Di tengah-tengah huruf kosong ni O ni counter. Yang macam G ni hujung ni macam ni telinga ni ear. R ni dipanggil shoulder. P ni dipanggil serif. Accensor pada huruf H. Desensor pada huruf Y. Dan garisan sepanjang tulisan ini dipanggil baseline. Jadi kalau kamu berminat untuk menjadi seorang typographer, kamu perlu mahir dalam anatomi sesebuah type ini. Ini ada antara istilah-istilah penting untuk kita ketahui. Seterusnya. Ada beberapa contoh type, jenis type. Kita dah nak masuk beberapa contoh tulisan lah. Nanti kamu akan belajar tentang serif dan sans serif. Serif adalah yang berekor, sans serif adalah tulisan yang tidak berekor. Ingat contoh dan perbandingan setiap type boleh dilihat melalui rajah 10.3. Jenis type merangkumi huruf besar, capital letter. Dia kita panggil biasa kita panggil capital letter. Huruf besar. Contohnya tengok kat sebelah tu A, B, C, D sampai Z ni. Ini huruf besar. Yang kedua huruf kecil, lower case. Tengok. Kita dalam bahasa Melayu masa kita mula-mula nak belajar mengeja dulu pun kita dah tahu kan huruf besar, huruf kecil kan. Kalau lagi kecil, small capitals. Small caps kat sini. Kalau nombor ada 1, 2, 3, ada juga nombor times nombor Roman. Kemudian ada simbol matematik dan juga ada simbol-simbol lain. Sebab tu kalau kamu buka dalam handphone kamu, bila kamu nak type message kan, nak type message dia akan keluar ada huruf besar, ada huruf kecil, ada simbol, ada emoji, betul tak? Ada simbol matematik. Itu adalah type yang memang kita kena faham, yang kita kena tahu untuk menghasilkan sesebuah karya ataupun kita nak menggunakan menyampaikan maklumat dan sebagainya. Baik, ini adalah contoh klasifikasi type. Terdapat 6 contoh klasifikasi type iaitu old style, slab serif, transitional, sans serif, modern dan juga script italic. Kalau kamu nak tahu lebih lanjut ni, kamu boleh buka Microsoft Word, kamu try cari kat bahagian wording tu kan. Kamu cari type dia apa. Cuba tengok apakah perbezaan setiap ke-6 klasifikasi type ini. Kalau kita tengok kat sini old style dia macam ni kalau old style. Traditional macam ni.
body dia agak besar sikit. Moden dia dah ubah lebih lebar lagi. Okey. Kalau sans serif dia gemuk macam ni. Saiz dia semua sama. Okey. Sans serif tengok macam ni. Dia tak ada ekor. Okey. Yang ada macam tulisan happy birthday ni biasanya adalah namanya tulisan script. Okey. Asal dia mana manuskrip yang tulisan tangan tu asalnya. Okey. Seterusnya, kalau kamu tengok cikgu punya slide ada sedikit info seni yang cikgu kongsikan sama dalam buku teks kamu ya. Perkataan sans dalam bahasa Perancis bermaksud tanpa. Okey. Manakala istilah sans serif membawa maksud tanpa serif. Okay, kalau istilah kita nak senang faham, serif tu tentang tulisan yang berekor. Sans serif tulisan yang tidak berekor. Manakala tulisan serif adalah tulisan yang berekor. Okey? Walaupun terdapat pelbagai muka type yang boleh didapati pada masa kini, secara umumnya ia boleh diklasifikasikan kepada beberapa kategori iaitu, cikgu dah sebut dah tadi. Okay. Perbezaan yang ketara antara setiap klasifikasi type dapat dilihat melalui bentuk, ketebalan saiz. Tengok ya macam mana kita nak kenal sesebuah klasifikasi font itu tadi. Okay. Style dia macam mana kita nak dapat lihat perbezaan dia dari segi apa. Yang pertama dari segi bentuk dia. Okay. Lepas tu ketebalan saiz garisan dia. Ada garisan font yang kecil, tulisannya kecil. Ada garisan tulisan yang tebal. Okay? Dan pada hujung strok. Pada hujung strok tu kualiti ketebalan dia pada satu garisan. Lepas tu dalam huruf serif yang berekor tu serta strok pada paksi menegak. Strok dia. Okay? Dalam keadaan serong atau lurus. Itu kita nak tengok perbezaan setiap jenis tulisan. Okey, cikgu terangkan sedikit tentang beberapa ciri-ciri tulisan. Okey, kita ada belajar 6 tadi yang kita wajib tahu. Okey, yang pertama old style. Okey. Old style ni ciri rekaan dia mengekalkan reka bentuk daripada lukisan teknikal secara manual. Mempunyai bentuk serif yang bersudut dan tumpul, strok tidak terlalu nipis dan kurang kontras. Contoh muka type dia Garamond dan Caslin. Sebenarnya banyak lagi tulisan-tulisan yang lebih kepada old style kalau kita tengok dalam pilihan Microsoft Word kita. Kalau yang nak lebih advance sikit macam seseorang pereka grafik biasanya dia menggunakan tulisan ni, dia download baru tulisan-tulisan yang ada dekat internet. Banyak jenis tulisan. Okey. Seterusnya transitional. Okey, transitional. Terhasil daripada modifikasi type old style, okey, menggabungkan ciri-ciri yang terdapat pada kedua-dua old style dan juga modern. Contoh muka type dia Baskerville dan juga Century School Book. Ni contoh transitional ya. Seterusnya adalah tulisan moden. Okey, tulisan moden ni mempunyai ciri-ciri yang agak radikal berbanding old style dan juga transitional kerana mempunyai strok tebal dan nipis yang sangat kontras, berbeza. Okey, serif yang lurus serta paksi yang menegak. Contoh muka type Bodoni dan Tiffany. Okey, ni moden. Seterusnya slab serif. Okay, mempunyai ciri strok serif yang ketara dan juga tebal. Biasanya digunakan bagi tujuan hiasan, mempunyai ciri keboleh bacaan yang rendah. Maksudnya tulisan dia cantik tapi nak baca dia agak susah. Okay. Kemudian contoh muka type dia Rockwell dan juga Egyptian. Okay. Seterusnya, ciri-ciri tulisan bagi sans serif. Type ini tidak mempunyai serif. Tak mempunyai ekor. Cikgu dah sebut tadi sans serif tidak ada ekor. Okey, umumnya mempunyai ciri rekaan strok yang sama dan bentuk yang geometri. Contoh muka type Arial dan juga Helvetica. Tulisan ni sangat popular. Tulisan script. Okey, tulisan skrip ni sebenarnya diilhamkan daripada strok yang dihasilkan menggunakan berus ataupun pena. Okey, pena tu tahu apa? Pen. Kalau dulu ada pen manuskrip. Macam inilah dia punya kesan dia. Okey. Secara umumnya, type ini mempunyai dua ciri rekaan iaitu casual ataupun formal. Contoh muka type dia Great Vibes dan juga Edwarian Script. Tengok dalam buku teks kamu ada. Okey, kita dah kenali beberapa jenis muka type. Ada 6 muka type yang kita dah pelajari tadi. Okey. Kemudian kita nak tahu tentang tipografi ekspresi. Apa yang dikatakan dengan tipografi ekspresi? Biasa kita tahu ekspresi ni menunjukkan perasaan kita. Okey, meluahkan perasaan kita. Ekspresi. Okey.
gramatik. Jadi dalam konteks tipografi ni, tipografi ekspresif memberi penekanan kepada visual ataupun tersurat terhadap maksud tersirat daripada sesuatu perkataan yang ingin disampaikan. Selain itu, ciri-ciri unik reka bentuk yang terdapat pada setiap type boleh diguna sebagai asas kepada rekaan baharu dan menggunakan daya imajinasi dan juga kreativiti. Betul lah maksud dia nak meluahkan sesuatu sama ada secara tersurat ataupun secara tersirat. Okey, yang mana boleh digunakan asas ini dengan menggunakan daya imajinasi kita, idea kita dan kreativiti kita untuk kita membuat sesuatu tipografi ekspresi itu sendiri. Okey, ini contoh ekspresi untuk contoh tipografi ekspresi. Yang pertama, cikgu nak sebut pun susah. Okey, onomatopoeia. Nak sebut pun susah. Okey, kalau cikgu tersalah minta maaf ya. Onomatopoeia. Okey, yang kedua, konotasi type. Yang ketiga, personifikasi type dan juga yang keempat, figura type. Dia lebih kepada animasi, ilustrasi animasi kartun kan. Tu nama-nama dia macam Jepun sikit, Japanese sikit. Okey. Kalau kita tengok yang pertama itu, okey, onomatopoeia merupakan pembentukan ataupun penggunaan kata-kata yang meniru bunyi semula jadi bersama aksi yang dikaitkan. Tengok contohnya bang, boom, snap dan lain-lain. Maksudnya onomatopoeia ini dia lebih kepada tulisan yang menggambarkan bunyi. Okey, dia wujud secara tak langsung. Okey. Okey, contohnya ada tulisan yang dekat dalam buku teks kamu tu ya. Itu adalah kalau kamu nampak tulisan-tulisan yang macam tu, itu yang dinamakan dalam konteks onomatopoeia. Okey, seterusnya. Contoh tipografi konotasi type. Okey, yang mana konotasi ni sering digambarkan sebagai positif ataupun negatif yang berkaitan dengan hubungan emosi, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Cuba kamu perhatikan, bandingkan dua-dua rekaan type yang digunakan kat sebelah. Kedua-duanya mempunyai ayat yang sama namun membawa maksud yang berbeza berdasarkan konotasi type. Maksudnya, kalau tengok tulisan yang pertama tu tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nampak dia romantik kan, persepsi kita berbeza. Tapi bila kita tengok tiada yang dapat memisahkan kita, lepas tu ada macam percikan darah tu, emosi kita dah lain. Okey. Cara penyampaian dia dah tak sama walaupun mempunyai ayat yang sama. Okey, tulisan yang menggambarkan emosi kita. Okey, itu yang kita katakan dengan konotasi type. Seterusnya, contoh tipografi personifikasi type. Okey, jenis ini memberikan sifat dan kualiti yang terdapat pada manusia kepada sesuatu perkataan melalui metafora. Metafora, personifikasi type banyak digunakan oleh artis dalam karya seni visual bagi menyampaikan mesej dengan lebih menarik dan juga berkesan. Tengok tulisan dia tu. Comel-comel, tulisan yang menggambarkan dia lebih kepada cara seseorang pelukis itu nak menyampaikan imej ataupun nak menyampaikan mesej yang berkaitan dengan karya dia. Okey, seterusnya. Yang keempat adalah figura type. Kalau kita nampak tu memang nampaklah figure. Bila sebut figure tu bentuk ya, bentuk ni kalau kita tengok bentuk macam orang utan. Betul tak? Okey, menghasilkan bentuk figura menggunakan reka bentuk type serta komposisi sejumlah muka type. Figura type menguji kemampuan untuk melihat bentuk dan rupa yang terdapat pada setiap rekaan type dengan perspektif yang berbeza. Okey, contohnya figura type yang berbentuk imej menjadi monyet. Maksudnya untuk menghasilkan figura ataupun gambar monyet ni dihasilkan dengan menggunakan beberapa patah perkataan kat situ. Okey, dia menggunakan beberapa tipografi kat situ. Okey, cantuman ataupun gabungan tipografi itulah yang mewujudkan figura monyet itu. Okey, faham tak? Okey, letih dah cikgu ya. Okey, dah habis dah kita tentang tajuk komunikasi visual iaitu seni reka bentuk tipografi. Seni reka grafik tipografi. Dan macam biasa cikgu akan sediakan satu soalan. Okey, hari ini kita perlu lengkapkan latihan uji minda kita. Okey, soalan dia, suaikan pernyataan dengan istilah yang tepat. Bagi mereka yang ada buku teks boleh tengok dalam muka surat 130. Yang tak ada boleh tengok dalam skrin cikgu lah. Okey, yang pertama memberi sifat dan kualiti yang terdapat pada manusia kepada sesuatu perkataan. Menggabungkan ciri-ciri yang terdapat pada kedua-dua klasifikasi type iaitu old style dan modern.
Yang ketiga merupakan visual yang menggambarkan perasaan ataupun emosi melalui representasi ekspresi muka yang menggunakan jenis type. Okey, pilihan jawapan dia yang pertama emoticon, okey, lebih kepada emoji lah. Okey. Yang kedua transitional dan juga yang ketiga personifikasi type. Cikgu nak sebut pun dah berbelit. So kamu buat latihan ni, lengkapkan dalam buku latihan kamu seperti biasa, hantar kepada guru pendidikan seni kamu untuk proses penilaian. Okey, itu sahaja. Semoga kita berjumpa lagi. Tinggal satu tajuk yang terakhir dalam mata pelajaran pendidikan seni visual iaitu seni foto, kamera dan peranti pengimejan. Kita akan belajar lagi pada minggu hadapan. Jumpa lagi. Jaga diri, jaga SOP. Bye. Assalamualaikum.